Apa khabar semua? Semoga anda sihat dan sejahtera. Alright, hari ini kita jumpa lagi. Kita akan belajar bersama tajuk 4.5 label makanan. Jom kita mula. Baik belajar, kita seperti biasa tetapkan kriteria kejayaan dulu. Okey, anda dikira berjaya sekiranya dapat menyatakan maklumat yang terdapat pada label makanan, kemudian menerangkan kegunaan dan kepentingan label makanan kepada pengguna. Seterusnya akan diberi peluang untuk menganalisis maklumat yang terdapat dalam beberapa label produk makanan, dan akhir sekali cubalah menghasilkan label makanan yang kreatif berdasarkan produk makanan yang akan dipasarkan. Alright, jom kita lihat apa itu label makanan. Okey, produk yang jual di pasaran, biasa dengan bungkusan yang cantik kemudian berlabel. Okey, label makanan ialah senarai maklumat yang memberikan maklumat penting terhadap makanan yang terdapat di pasaran, dan maklumat yang terdapat pada label makanan berfungsi sebagai pelengkap hiasan dan juga panduan pengguna untuk membuat pilihan makanan yang bijak. Betul? Okey, dia pelengkap hiasan. Tengok bila ada label nampak lebih cantik design bungkusan tersebut. Okey. Kemudian dengan label ni dia memang membantulah pengguna membuat pilihan makanan yang bijak sebab boleh buat perbandingan berdasarkan maklumat pada label. Alright, berdasarkan itu, jadi KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menguatkuasakan undang-undang label makanan ini supaya pengeluar dan penghilang akan membuat label yang betul ikut kriteria yang ditetapkan, untuk tin ke, produk tin ke, atau plastik bungkusan dan juga kotak. So Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 telah pun dikuatkuasakan. Baik belajar, kita lihat sampel label makanan ini berbagai jenis maklumat. Kita tengok tujuan dulu. Apa tujuan label makanan? Masa exam kalau ditanya soalan ni, nyatakan tujuan label makanan, kan anda kena tulis jawapan yang warna biru ini. Kalau ditanya dalam soalan bahagian B, kamu kena buat penerangan tambahan dengan guna ayat dalam warna hitam ini. Tujuan pertama label makanan diwujudkan supaya membantu pengguna memilih makanan yang sihat dan menyeluruh. Sebab label makanan ini merupakan perantara komunikasi antara pengeluar dengan pengguna mengenai kebaikan produk, terutamanya dari sudut kesihatan. Jadi jangan pandang rendah stiker ataupun label makanan yang ni. Dia sebenarnya satu surat cinta lah, daripada pengeluar, sampai maklumat atau nasihat ke, galakan ke kepada pengguna. So dari situlah pengguna baca label tersebut dan boleh buat pilihan yang tepat. Kemudian tujuan label makanan yang kedua ialah menilai makanan. Sebab melalui label makanan, pengguna akan lebih memahami makna yang terkantung pada label. Kemudian cuba membuat perbandingan antara beberapa jenis makanan. Terutamanya lihat dari segi kandungan nutrien dan juga kualiti ramuan. So itu tujuan kedua. Tujuan ketiga pula ialah menjamin kualiti produk. Disebabkan ada undang-undang dan juga peraturan yang dikuatkuasakan, jadi masa pengeluar tu nak ciptakan label makanan tu, dia akan lebih bertanggungjawab lah. Menjalankan prosedur jaminan kualiti supaya maklumat adalah benar dan akan berusaha memelihara kandungan nutrien seperti mana yang tertera pada label. Penghilang atau pengeluar tidak berani buat kesalahan lah, ada penyelewengan supaya elak ditenda atau dihukum di bawah undang-undang makanan tersebut. Alright, seterusnya kita akan lihat apa maklumat yang ada pada label makanan sepatutnya. Kita lihat ni
di bawah peraturan makanan tahun 1985, okey, KKM telah pun tetapkan maklumat berikut mesti ada pada label. Sekiranya tiada, penghilang atau pengeluar tu boleh disaman atau dihukum. Alright, maklumat pertama, mesti jelaskan nama produk. Okey, kita lihat gambar sampel ni, adakah ini ada? Ya, nama produk mesti berdasarkan ramuan utama lah. Kalau dia ialah jus lah. Okey, kalau dia roti mie macam tu ramuan utama. Kemudian mesti guna bahasa yang sesuai, okey, ikut tempat yang nak dipasarkan. Contoh produk Malaysia mestilah dalam BM. Okey, kalau penghilang tu nak buat dalam BI pun lagi bagus, bahasa Cina pun okey. Kalau produk kamu nak pasarkan ke Jepun ke India ke, kena ikut bahasa mereka, tambah kat situ. Faham? Okey, kemudian maklumat ketiga ialah maklumat gambar. Pastikan dia ada gambar yang sesuai ikut ramuan utama produk tersebut. Okey, supaya pengguna lihat saja gambar dia tahu apa yang terkantung dalam bungkusan atau kotak tersebut. Okey, dan ingat gambar tu mesti ikut ramuan utama. Contohnya jus mango, you tak boleh jus lukiskan gambar apple kat situ, nanti menggelirukan, orang ingat ialah apple. Faham? Kemudian maklumat seterusnya yang patut ada pada label ialah senarai ramuan, dan pastikan jelas, dan susunan bahan ramuan tu mesti ikut berat lah. Okey, dari paling berat sampai ke paling ringan, menurun urutan menurun. So contohnya di sini, okey, roti ini tepung kandung lebih tinggi kandungan bahan ini. So tepung kandung tulis dulu, baru sampai susu tepung, okey, lemak sayur-sayuran, macam tu. Faham? Kemudian seterusnya mesti ada penyataan sekiranya guna bahan aditif, iaitu bahan tambahan yang digunakan mesti dinyatakan dengan jelas. Contohnya di sini roti dah tulis mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Dia nyatakan siap-siap, nanti pengguna tengoklah. So dia boleh banding antara produk yang ada bahan pengawet atau bahan yang tidak mengandungi bahan pengawet. Faham? So siapa yang pernah lihat di situ pun ada tulis pewarna yang dibenarkan, atau perisa durian ke, dia akan tulis nama bahan kimia tu. Alright, so dari situ pengguna yang bijak dia boleh buat pilihan lah. Kemudian maklumat seterusnya yang mesti dinyatakan jelas dalam bungkusan atau label makanan ini ialah berat bersih. Okey, berat bersih maksudnya berat yang selepas tolak berat plastik ke kotak macam tu. Okey, so kalau dia dalam bentuk pepeja, of course mesti dalam kg lah. Kalau dia dalam produk tu dalam bentuk cecair, boleh dalam ml unitnya. Faham? Okey, seterusnya ini contohnya cikgu dah tunjukkan. Okey, seterusnya mesti ada nama dan alamat penghilang seperti dalam gambar ini. Okey, mesti nyatakan kalau import barang ni, import daripada negara mana, okey, dan distribute oleh siapa, syarikat apa, jelaskan di situ. Negara asal pun boleh jelaskan supaya pengguna tu dia fahamlah. Okey, kalau nak buat aduan pun dia boleh menghubungi syarikat ini. Lebih elok kalau ada website ke, ada nombor telefon, boleh tulis sekali dalam label makanan ini. Okey, kemudian mesti ada tarikh luput supaya bantu jaga kualiti produk ini dan pengguna boleh beli. Okey, ikut ni lah tarikh luput supaya tidak termakan bahan yang sudah expired. Faham? So biasanya kalau ada shopping mall ke, dia akan buat offer ke, big sale ke. Okey, kalau dia nampak produk tu hampir sudah tekat dengan tarikh luput, dia akan tolakkan harga supaya lelongkanlah produk makanan tersebut. So masa you nak beli bahan yang murah ke, big sales ke, okey, make sure you tengok tarikh luput juga. Okey, ini contohnya tarikh luputnya, guna sebelum atau baik sebelum dia akan guna, macam tu. Okey, seterusnya label makanan mesti mengandungi jadual komposisi makanan. Di video lepas kita pernah tengok jadual komposisi yang makanan ni ialah satu jadual membantu kita kalau nak kira nilai tenaga, kan? Masih you ingat tak? So di sini jadual komposisi makanan mesti kamu nyatakan, atau syarikat tu mesti bagi tahu pengguna berapa tenaga
tenaga ikut hidangan. Maksudnya dia makan di sini setiap 100 gram mengandungi berapa gram karbohidrat, berapa gram protein, berapa gram lemak. Dia kena nyatakan dengan jelas supaya pengguna yang memang jaga diet ke, nak turunkan badan ke, dia boleh rujuk jadual ini buat pengirangan nilai tenaga. Faham? Kemudian satu lagi ialah logo halal yang sah. Okey, produk Malaysia, okey, agama rasmi ialah agama Islam. So bila jual bahan produk makanan ini, pastikan mohon logo halal. Okey, ada logo macam ni yang mesti diluluskan oleh Jabatan Agama lah. Okey, bukan semua produk ada logo ini. Kalau tak nampak logo ini, Muslim tak boleh makan lah. Okey, ada juga logo vegetarian. Okey, sesetengah rakyat Malaysia dia vegetarian, di mana dia tak makan benda yang bernyawa. So mereka akan tengok, okey, dan vegetarian yang sangat teliti, dia mungkin bawang pun tak boleh makan. Alright, dia akan tengok logo, ada tak logo vegetarian, baru dia beli bahan produk tu. So logo pun sangat penting, okey, membantu pengguna memilih makanan yang betul. So pastikan kalau you jadi seorang pengeluar pun kena lukiskan ataupun mohonkan logo ini. Okey, kemudian mesti ada kod bar. Kod bar ialah imej hitam dan putih yang digunakan dalam tetapan runcit yang mendedahkan maklumat mengenai produk apabila diimbas, di-scan. Okey, bila scan akan nampak negara asal, penghilang ke, kod item ke, dan juga harga sekali. Alright, so kamu masa nak lukis kod bar ni, kalau suruh you design ke, pastikan dia ada hitam putih barisannya dan ada halus yang ada yang tebal. So biasa digit dia 13 digit lah. Alright, so ini ialah kod bar. Dan last sekali, dalam label boleh ada juga maklumat lain tambahan ikut pengeluar nak nasihat kepada pengguna tu. Contohnya cadangan hidangan, okey, ataupun cara penyimpanan supaya jaga kualiti, ataupun arahan tambahan seperti selepas buka mesti simpan dalam peti sejuk, macam tu. Alright, ada juga saya pernah beli, tengok label tu, saya beli sos yang ready made tu, dia akan sertakan sekali resepi supaya kita boleh follow resepi tersebut menghasilkan hidangan yang sedap dan guna sosnya. Okey, so ini ialah maklumat pada label makanan. Adakah kamu dah faham? Ada dua tambahan di sini, nampak? Ada arahan penyimpanan dan tinggi kalsium. Bagus. Kalau you design macam ni, dapat markah penuh. Baik pelajar, tadi kita sudah tengok tujuan label makanan ada 3 kan. Sekarang kalau soalan tanya you, nyatakan kepentingan label makanan, ada 5 jawapan ni yang perlu kamu hafal. Yang pertama ialah label makanan membantu pengguna membuat pilihan yang bijak tentang makanan yang hendak dibeli. Kemudian yang memudahkan pihak berkuasa membuat pemantauan dan tindakan kepada pengeluar yang cuba menipu pengguna dengan tidak mematuhi label yang dilekatkan. Di mana sebenarnya pihak berkuasa dia boleh ambil produk yang jual di pasaran tu, dia ambil mana-mana dan dia test lah. Okey, dia timbang ke, make sure timbangan tu sama maklumat yang tertera di luar tu, dan juga dia mungkin ambil bahan dalam tu dan dia jalankan tindak balas kimia. Dia cuba test kan sama ada kandungan nutrien dia betul tak. Okey, so bila ada label memang membantulah pihak berkuasa untuk membuat pemantauan. Satu lagi kepentingannya ialah label makanan memang menyokong aktiviti pendidikan pemakanan untuk menggalakkanlah penggunaan prinsip piramid makanan dalam pemilihan makanan. Di mana kan hari tu kita dah belajar tentang diet seimbang tu, piramid makanan 2020 tu mengutamakan apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan ke, karbohidrat yang aras 2 ke. Alright, so bila label makanan tu dia nyatakan kandungan ramuan, so secara tidak langsung pengguna baca tu dia akan teringat piramid tu dan dia boleh buat pemilihan, oh ni
kandungan gula dan garam terlalu tinggi ke, okey, ataupun dia kata kandungan nutrien lemak terlalu banyak ke, dia akan membuat pilihan. So secara tidak langsung aktiviti pendidikan pun akan dijalankan. Ada juga macam produk yang selain daripada makanan, contohnya rokok ke. You perasan tak di luar tu dia punya label rokok tu memang dia ada macam penyakit paru-paru ke, kanser ke. Itu pun satu di mana label dijadikan aktiviti pendidikan. Okay, kita tengok kepentingan seterusnya ialah membantu suri rumah menyediakan sajian yang bermutu dan seimbang. Ya, inilah kepentingan dia. Suri rumah pun suka dia tengok dulu cukup tak, okey, apa ramuan dia, apa kandungan nutrien dia. So secara tidak langsung sajian yang dihasilkan memang bermutu dan lebih seimbang. Okey, satu lagi, memastikan pengeluar dan penghilang makanan mengutamakan kandungan zat makanan dalam setiap produk yang dikeluarkan. So pengeluar kan dia nak fight dengan jenama lain, dia akan lebih utamakan kandungan nutrien supaya tertera maklumat di ramuan tu ataupun jadual komposisi tu nampak lebih macam berkhasiat daripada produk jenama lain. So secara tidak langsung persaingan juga menggalakkan pengeluar dan juga penghilang cuba mengutamakan kandungan zat makanan. Okey, so 5 kepentingan, pastikan you faham dan kuasai. You tengok di sini ada juga jualan di pasaran tentang kuih raya ini tiada label. Bila tiada label sebenarnya bahaya kalau you beli, sebab kita tak tahu apa ramuan terkantung dan you tak tahu siapa yang buat. Okey, mana tahu dia ialah dibuat daripada bukan Muslim ke? Okey, so you terbeli, kamu akan berisikolah ditipu ke? Okey, so make sure bahan yang kamu beli berlabel makanan, berlabel yang tepat. So ini ialah contoh label sekiranya nak buat untuk kuih raya, boleh tampak di bahagian bawahnya. Okey, jom belajar, kita cuba menganalisiskan label. Okey, kita tengok label ni, adakah label ni ikut tetapan peraturan, adakah dia follow apa maklumat yang diminta oleh KKM wajibkan letak di dalam label ini. Kita tengok ada tak nama produk. Okey, saya terjumpa di sini. So ini tepat, ada nama produk. Ada tak bahasa yang digunakan tu sesuai? Kamu tengok di sini ada BM dan juga BI. Ya, jadi sesuai, pas. Kemudian ada tak gambar yang menunjukkan ramuan utama dalam produk ini? Nampak tak di mana? Yes, di sini. Ya, dia guna sebab jus buah, jadi dia letak lukiskan buah di situ. Kemudian ada tak senarai ramuan yang jelas dan susunan ikut berat menurut? Sekiranya you tak nampak ini gambar dengan jelas, anda boleh buka buku teks muka surat 194, ada gambar yang lebih jelas dan inilah, okey, lebih jelas dan besar. So, ada tak senarai ramuan mananya pandai di sini, iaitu bawah sini ramuan, nampak? Ataupun dalam BI ingredients Okey, kemudian ada tak penyataan bahan aditif, iaitu bahan tambahan yang digunakan? Ada di sini pengawet yang dibenarkan. Bagus. Ada tak berat bersih? Kita cuba tengok ada tak? Ya, bagus, di bawah sini. Pandai, 1 liter. Kemudian ada tak nama dan alamat penghilang? Di mana ya? Di sini tulisan karbo, tapi di buku teks memang jelas. Kemudian ada tak tarikh luputnya guna sebelum? Mana dia biasa letak di atas kotak tu yang jelas lah, or pengguna boleh baca. Di sini, pandai. Okey, ada tak jadual komposisi makanan, iaitu jelaskan nutrien yang terkantung? Di sini, pandai. Okey, ada tak logo halal? Okey, Muslim boleh minum tak jus ini? Boleh. Di mana? Pandai di sini. Ada tak kod bar untuk scan harga ke maklumat? Yes, di sini. Okey, ada tak cadangan-cadangan hidangan lain? Kalau dia boleh tulis cara simpan ke, okey, pun lagi bagus lah. So di sini saya nampak dia ada tulis satu logo lagi, Pata Malaysia. Okey lah, dikira ada maklumat tambahan. Alright, so ini ialah cara analisis label.
Okey, di rumah anda mestilah ada bahan-bahan macam ni kan. Cikgu harap you cuba ambil beberapa, okey, sampel, okey, produk makanan yang ada di rumah anda. Kemudian cuba analisis lah, ada tak semua maklumat di sini. Okey, saya harap daripada pengalaman ini anda boleh jadi seorang pengguna yang sihat, bijak memilih, dah pandai ikut piramid makanan ini, lebihkan makanan yang berkhasiat, kurangkan makanan yang berperisa banyak, yang kandungan lemak tinggi. Faham? Okey, pandai semua. Alright, pelajar, sebenarnya di pasaran terdapat banyak produk makanan atau produk bukan makanan yang mana label makanan tu lebih kurang sama dengan produk asal. Okey, produk yang macam ni sebenarnya cubalah menggelirukan pengguna buat pemilihan yang salah supaya membeli produk mereka dengan tawaran harga yang lebih rendah. Faham, dia cuba meniru color ke, design ke, jenama ke supaya pengguna ingat ialah produk asal dia terbeli sedap dan dengan harga yang lebih rendah lah. Alright, secara tidak langsung dia macam nak meningkatkan larislah dia punya produk. Tapi hati-hati lah, contohnya Adidas ke, okey, yang original pergi ke Adidas ke, okey, LV pergi ke LW ke, produk makanan Ramly ke Ramla ke, hati-hati. Okey, so di sini cikgu tunjukkan okey antara dua produk yang lebih kurang sama dan dia punya perbezaan. Kita tengok kekeliruan yang patut kita alert. Okey, tengok yang sebelah kiri ialah minyak herbal Asmak yang memang famous lah. Okey, di mana di sini kalau original memang berdaftar dengan KKM. Kalau produk kesihatan dan juga kecantikan, pastikan dia sudah daftar dengan KKM. Okey, so kalau dia tak ada nombor KKM, maksudnya belum diperiksa, tidak diluluskan, bahayalah kalau you ambil ubat ataupun bahan produk tersebut. Kemudian dia mesti daftar dengan MyIPO. MyIPO ialah copyright Okey, di mana dia mohonlah orang lain tak boleh guna perkataan ini. Herbal Asmak, dia sudah daftar IPO. Okey, macam kalau pihak berkuasa dia boleh ambil itu dan pergi cek sudah daftar ke tidak lah. Okey, kemudian di kotak original tu memang ada tertera tentang syarikat ke, harga ke, maklumat kandungan, amaran dan juga cara memakai minyak ini serta alamat penghilang dan Instagram ke, Facebook ke, website ke, membantu pengguna mencari atau membuat aduan manakala yang produk yang mirip dengan produk original ni, okey, dia ada maklumat yang menggelirukan pengguna. Contohnya minyak ni memang dibuat di Malaysia tapi ditakwa sebab dia tulis made in UK. Dan bila dicek dia memang tidak daftar dengan KKM dan tidak berdaftar dengan MyIPO, iaitu copyright itu. Kemudian dan cek dengan Jabatan Agama tu didapati logo halal ni palsu. Mungkin dia ambil sahaja copy paste tapi dia tak mohon kelulusan dan bahan tu belum dicek oleh Jabatan Agama. So kalau macam ni, bila sudah disahkan boleh ditenda puluhan ribu. Okey, mana tahu yang ni bukan Muslim yang buat. Kalau Muslim terbeli, dia akan salah dari segi agama lah. Kemudian dia tiada info pengeluar, bila cek seluruh kotak tak ada pula info dan tak ada kandungan ke, amaran ke. Kalau you terbeli bahan ini, kena pulangkan kepada penjual itulah, dapatkan duit balik ataupun kamu boleh buat aduan di Persatuan Pengguna. Okey, so jadilah pengguna yang bijak, baca label dan ketahui isi kandungan produk, sama ada produk makanan dan juga produk jualan yang lain. Berhati-hati, terdapat label produk yang memang menggelirukan dengan guna jenama produk yang sama ataupun warna bungkusan yang mirip. Okey, design bungkusan yang hampir sama. Okey, sekiranya anda pembekal produk, jadilah pembekal produk yang jujur. Pastikan maklumat label produk mesti tepat.
Alright, belajar kita cuba capai kriteria kerja yang last kali, iaitu cuba mereka bentuk label makanan yang kreatif. Ini mungkin keluar di soalan exam nanti bahagian B, okey, iaitu mengambil markah mungkin 10 hingga 15 markah. Okey, so di sini soalan kata Klub SRT sekolah ingin memasarkan produk pastry untuk jualan sempena Hari Keusahawanan sekolah. Anda dikehendaki menghasilkan label makanan untuk produk ini. So, ini keyword dia, produk pastry. Okey, pernah makan pastry? Pastry ada berbagai jenis So, dia suruh kamu menghasilkan label, dan label ini kreatif lah. Dan satu keyword lagi dia kata lakar dan labelkan. Okey, so saya nak kamu cuba buat di kertas A4. Okey, cuba design label makanan yang kreatif. Kreatif maksudnya ikutlah idea sendiri. So di sini cikgu bagi beberapa cadangan. Ini ialah pastry lapis. Okey, di mana kalau pastry ialah bahan yang dibuat daripada margarin dan juga tepung Okey, so ini ialah pastry su, di mana dalam tu kosong, so boleh kamu masukkan krim kat situ. Ini ialah cream puff. Dan satu lagi ini ialah pastry ataupun sardine roll, di mana dia guna pastry rapor yang sama dengan tart nanas macam tu. Okey, di mana kalau jatuh pastry tu akan terus rapor. Okey, so cikgu bagi satu sampel kamu boleh screenshot gambar ini, kemudian kamu cuba masa design kamu boleh ikut cara macam ni lah. Kalau masa exam dia bagi satu kotak kosong kan, you boleh jadikan dia 3 ruangan. Kemudian ruangan tengah besar sedikit, lukiskan, tuliskan nama produk, dan nama produk ni boleh kreatif lah, ikut nama kamu pun boleh. Okey, tapi nama produk pastikan ada ruangan utama lah. So saya lukiskan tart kan. Okey, jadi ini saya tulis Alia cheese tart macam tu. Okey, anda boleh secara kreatif lah. So mesti lukis gambar ramah utama. So cheese tart mesti dalam bentuk tart lah. Kalau cream puff, faham? Kemudian saya suggest you letak logo halal di depan, maksudnya di bawah gambar. Kemudian tuliskan berat besi yang dalam anggaran. Okey, kemudian mesti ada tarik luput. Okey, di sebelah kiri boleh tulis juga nama penghilang. Okey, yang jelas kamu buat je. Okey, contohnya nama kamu Siti kan, Siti Enterprise ke, Siti kedai Siti apa Siti Sendirian Berhad ke, macam tu. Bagilah, tak alamat palsu pun tak apa, sebab ciptaan sendiri kan. Kemudian mesti ada barcode ini. So, pastikan ada garisan halus dan garisan tebal, dan digit dia lebih kurang 13 angka. Okey. Kemudian sebelah kanan pula tuliskan ramuan lah. Okey, boleh tulis juga jadual komposisi makanan. Okey, dan kamu boleh buat maklumat tambahan, contohnya cara penyediaan ke, okey, cara penyimpanan ke. Okey, ikut maklumat yang tadi cikgu dah jelaskan yang patut ada, ikut peraturan makanan 1985 itu. Faham? Ini tugas kamu. Alright, belajar, adakah kamu dah belajar? Habis tajuk ini dah faham ke? Bila suruh you jelaskan maklumat yang terdapat pada label, anda boleh nyatakan tak? Pandai. Okey, boleh tak terang kegunaan dan juga kepentingan label makanan? Okey, boleh tak analisis maklumat yang terdapat dalam beberapa label produk tu? Okey, sama ada dia ikut ke, dia tak ikut ke? Okey, boleh tak you hasilkan label makanan yang kreatif? Alright, ini tugasan kamu. So, make sure kamu cuba jayakan. Alright, good job. Kita akan jumpa video yang seterusnya. Saya harap anda boleh jadi seorang pengguna yang bijak dan jadi seorang pelajar SRT yang cerdik. Alright, kita jumpa lagi. Bye.